Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, baik pelajar, hari ini kita akan sambung subtopik yang pertama 11.1 iaitu set. Okey, jadi saya akan habiskan untuk subtopik set pada hari ini. Okey, baik. Jadi kita masih lagi dalam bab 11 iaitu pengenalan set. Kita lihat. Okey, kita masih lagi dalam subtopik 11.1 iaitu set, tapi halaman dari muka surat 251 hingga 253. Jadi awak boleh rujuk kepada buku teks awak bermula daripada muka surat 251 hingga 253. Okey, baik. Apa objektif pembelajaran awak hari ini? Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Okey, jadi awak akan kira berapa bilangan unsur yang ada dalam satu set tersebut. Kemudian anda perlu membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama. Jadi kita akan tentukan adakah dia akan bagi dua set ataupun lebih, di mana set A ni adakah sama dengan set B. Awak akan tentukan. Kemudian kamu kena generalisasi, buktikan tentang kesamaan set. Baik, kita lihat. Yang ini adalah ulang kaji untuk subtopik 11.1 yang kita dah belajar tentang set kosong. Sebab apabila saya buat latihan, ramai pelajar yang salah tentang set kosong. Set kosong maksudnya set itu tiada unsur. Contoh dekat sini dia kata bulan yang mempunyai 32 hari. Tiada bulan yang ada 32 hari pelajar. Jadi kita wakilkan M sebagai bulan yang mempunyai 32 hari. Jadi kita lihat tiada unsur dalam set M ini sebab tak ada bulan yang ada 30 hari. Jadi kita katakan set M ini set M ini sebagai set kosong. Kita boleh tulis macam ni ataupun kita tulis bentuk macam ni. Pi. Jadi kalaulah pelajar dalam satu set itu, contoh set E, ada unsur kosong. Ada unsur kosong. Ini bukan set kosong. Set E ini bukan set kosong. Kenapa? Sebab dalam set ini ada unsur kosong. Ada unsur kosong. Maksudnya kosong ni masih ada unsur. Kosong ni unsur. Jadi awak nampak dalam set E ni ada kosong. Kosong ni ialah unsur bagi set E. Jadi set E ini bukan set kosong. Kalau dalam satu set itu tiada apa-apa unsur. Tak ada apa-apa unsur kat sini. Jadi ini kita panggil sebagai set kosong pelajar. Saya harap awak dapat bezakan. Kalau dalam satu set tu ada unsur kosong. Jadi ini bukan set kosong. Jadi kita lihat latihan yang saya berikan. Yang ini latihan nombor 2. Dia suruh awak nyatakan sama ada set berikut ialah set kosong atau bukan. Kalau dia set kosong, awak jawab ya. Kalau dia bukan set kosong, jadi awak jawab perkataan bukan. Jadi ada dua jawapan, ya atau bukan. Kita lihat satu nombor perdana dengan 3 faktor. Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri. Contoh saya ambil contoh nombor perdana ialah 3 pelajar. Jadi faktor bagi 3 ialah 1 dengan 3. Ini sahaja. Jadi kalau setiap nombor perdana, contoh nombor perdana 7, faktornya 1 dengan 7. Ini sahaja pelajar. Jadi untuk setiap nombor perdana, faktornya ada 2, bukan 3. Jadi maksud dekat sini, satu nombor perdana dengan 3 faktor tak ada unsur dia. Jadi set ini kita panggil sebagai set kosong. Jadi jawapannya ialah ya. Seterusnya B. Satu nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 4. Nombor ganjil. Contoh nombor ganjil 1. Kalau kita bahagi dengan 4, dia akan dapat perpuluhan. Jadi dia tidak dibahagi tepat dengan 4. Jadi sebenarnya untuk yang B ni tak ada unsur yang nombor ganjilnya boleh dibahagi tepat dengan 4. Jadi untuk set B ini tiada unsur. Jadi dia ialah set kosong. Jawapannya ialah ya. Kemudian C. Sebuah segitiga dengan 2 sudut tegak. Kita tahu segitiga bersudut tegak, dia ada satu je sudut tegak. Tak ada 2 sudut tegak. Jadi maksudnya segitiga dengan 2 sudut tegak tak ada unsur. Tak ada unsur dekat sini. Jadi ini ialah set kosong. Bila dia tiada unsur, dia ialah set kosong. Jadi jawapannya ialah ya.
Okey, kemudian di sebuah pentagon. Awak tahu pentagon ialah 5 sisi. Okey, dengan 5 sisi yang sama panjang. Ya, ada pentagon yang sama panjang sisinya. Jadi, untuk D ini ada unsur. Jadi, bila dia ada unsur, dia bukan set kosong. Kalau dia bukan set kosong, jawapannya ialah bukan. Saya harap awak faham tentang set kosong. Jadi, kalau dalam satu set itu, okey, ada unsur kosong. Jadi, ini bukan set kosong. Jadi, saya ingatkan balik, ini bukan set kosong. Okey, set kosong maksudnya dalam set ini tak ada apa-apa unsur. Okey, contoh F. Tak ada apa-apa unsur dalam ni. Okey, jadi ini baru kita panggil sebagai set kosong. Kalau tak ada apa-apa unsur. Okey, jadi saya harap awak faham. Okey, baik, saya terus kepada apa yang saya nak ajar pada hari ini. Boleh rujuk buku teks awak. Muka surat 251. Okey, menentukan bilangan. Kita nak menentukan bilangan unsur dalam suatu set. Maksudnya kita nak kira berapa bilangan unsur dalam set tersebut. Okey, contoh bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tata tanda N, kemudian kurungkan apa nama set tersebut, tutup kurungan. Okey, jadi sebab ini set P, jadi kita buat N maksudnya bilangan unsur. Kurungan, kita masukkan nama set tu sebab set ni adalah set P, jadi kita buat set P, tutup kurungan. Okey, jadi ini yang kita katakan sebagai bilangan unsur. Okey, misalnya P ialah, okey, unsurnya ialah A, B, C, D, E, F. Okey, jadi ini unsur bagi set P. Yang ini adalah unsur bagi set P. Bilangan unsur dalam set P ialah 6. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan unsur dalam set P ialah 6. Jadi macam mana kita nak wakilkan bilangan unsur itu, macam mana kita nak tulis, nak wakilkan bilangan unsur, kita akan buat N dalam kurungan set P, tutup kurungan sama dengan bilangan tadi, jumlah bilangan unsur iaitu 6. Okey? Jadi awak mula dengan N dahulu, buka kurungan, kemudian masukkan set apa, tutup kurungan sama dengan berapa bilangan unsur yang awak kira tadi. Okey, ada 6. Jadi masukkan. Jadi inilah cara kita wakilkan untuk menulis bilangan unsur dalam suatu set. Okey, jadi kita cuba lihat contoh 3. Awak boleh rujuk kepada buku teks awak muka surat 252. Okey, diberi P, set P ialah huruf dalam perkataan wawasan. Dan Q ialah X titik bertindih. X itu ialah apa? X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Soalannya cari bilangan unsur bagi set P dan bilangan unsur bagi set Q. Okay, jadi penyelesaiannya yang pertama kita kena buat apa? Kita kena senaraikan dahulu unsur bagi set tersebut. Okay, jadi P. Apa unsur bagi set P? P tadi ialah huruf yang ada dalam perkataan wawasan. Okay, awak ingat bila unsur yang sama tidak perlu ditulis sekali lagi kan? Kita dah belajar sebelum ini di mana unsur yang sama tidak perlu ditulis banyak kali. Kita hanya perlu tulis sekali sahaja. Okay, unsur yang sama tidak perlu diulang. Jadi dari lihat perkataan wawasan ini, kita ada huruf W, huruf A, huruf S dan huruf N. Jadi kita senaraikan dahulu. Okay? Jangan lupa tata tanda set dekat sini. Okay? Kemudian kita masukkan unsur. Jadi kita kira unsur bagi P ialah 1, 2, 3, 4. Jadi kita wakilkan bilangan unsur dengan N kurungan set P tutup kurungan sama dengan 4. Okay? Okay, baik Q. Kita senaraikan Q. Q apa? Nombor 2 digit yang hasil tambah dia mesti sama dengan 7. Okey, jadi 1 tambah 6 awak kena dapat 7, betul? Jadi 2 tambah 5 pun awak kena dapat 7. Jadi kita senaraikan dahulu unsur yang ada dalam set Q, kemudian kita kira. Okey, kita kira dekat sini ada 7 unsur. Jadi cara nak wakilkan dia N dalam kurungan Q tutup kurungan sama dengan 7. Okey, jadi ini cara untuk awak cari bilangan unsur dalam suatu set. Okey, bagus. Seterusnya kita cuba lihat latih diri 11.1D. Okay, yang ini awak boleh rujuk kepada buku teks awak muka surat 252. Okey, saya ambil soalan nombor 2 pelajar. Kita lihat kat sini. Okey, set P ialah integer. Integer ialah nombor. Okey, nombor positif, nombor negatif.
antara negatif 5 dengan 2. Maksudnya unsur bagi P ni dia mesti lebih daripada negatif 5 tetapi kurang daripada 2. Jadi kita boleh katakan X kat sini kurang daripada 2 tetapi dia lebih daripada negatif 5. Dan Q di mana set bagi Q ni ialah X yang kurang daripada 15 tetapi dan X ini mesti nombor genap. Dia kurang daripada 15 dan X tu mesti nombor genap. Jadi soalannya kita kena cari bilangan bagi set P, bilangan unsur bagi set P dan bilangan unsur bagi set Q. Jadi perkara pertama kita senaraikan dahulu pelajar. Set P tadi dia kata integer yang kurang daripada, yang lebih daripada negatif 5 kurang daripada 2. Jadi kita akan mula daripada negatif 4, negatif 3 sebab dia lebih besar daripada negatif 5, negatif 2, negatif 1, kosong, 1. Sampai 1 sahaja sebab dia kata dia lebih kecil daripada 2. Jadi kita akan berhenti dekat 1, tutup dengan tata tanda set. Ni P. Jadi Q kita, Q kita senaraikan X mesti nombor genap kurang daripada 15. Jadi kalau nombor genap bermula dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kemudian kita tutup dengan tata tanda set. Dia mesti kurang daripada 15. Jadi kita berhenti dekat 14 saja pelajar. Bermula dengan 2 sebab 2 nombor genap. 1 ialah nombor ganjil. Baik. Boleh tak kita cari A? Boleh. Kita letak N kurungan P sama dengan berapa? Kita kira unsur bagi P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya 6. Macam ni saja. Kemudian B. Bilangan unsur bagi Q. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Jadi ini saja cara menulisnya pelajar. Jadi cara menulis. Dan macam mana kita nak cari bilangan unsur, awak dah tahu. Yang pertama kita kena senaraikan. Itu perkara yang penting. Kita kena senaraikan unsur bagi set tersebut. Dan senaraikan barulah kita boleh cari bilangan unsur bagi set tersebut. Selesai. Kemudian kita akan masuk kepada kesamaan set. Boleh rujuk kepada buku teks awak muka surat 252. Kesamaan set. Maksudnya set ini sama. Diberi 2 atau 3 atau lebih set. Jadi kita nak tentukan sama ada set tersebut sama atau tidak. Contoh, set bagi abjad dalam perkataan yang disusun oleh 3 orang murid adalah seperti berikut. Kita ada murid A, murid B dan murid C. Kita lihat murid A kita panggil sebagai set A, macam mana dia susun perkataan harum. H-A-R-U-M. Manakala murid B dia susun set B, perkataannya ialah M-U-R-A-H, murah. Dan pelajar C ini dia susun menjadi set C sama dengan R-U-M-A-H, rumah. Jadi kita kata dekat sini, setiap unsur dalam set A, B dan C adalah sama. Kalau awak tengok walaupun perkataan dia berbeza, tapi setiap set ni hurufnya sama. Set A ada H, set B pun ada H, set C pun ada H. Nampak? Kita lihat huruf A pula pun ada pada ketiga-tiga set. R pun ada. U juga ada dan akhir sekali M. Jadi kita lihat dekat sini, walaupun set ini berbeza, tapi unsurnya adalah sama. Unsurnya adalah sama. Bilangannya pun sama pelajar. Setiap set ni ada 5 bilangan unsur dia. Jadi semua sama. Jadi kita boleh katakan, maka set A, set B dan set C ialah set yang sama dan boleh ditulis sebagai A sama dengan B sama dengan C. Kita boleh tulis macam ni. Nampak? Jadi kita juga boleh tulis A sama dengan B. A juga sama dengan C atau B sama dengan C. Sebab ketiga-tiga set ni sama sahaja. Unsurnya sama, bilangan bagi unsur tersebut pun sama. Jadi secara umumnya, jika setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama pelajar. Jadi kita lihat kat sini walaupun set A, set B dan set C, perkataannya berbeza tapi kita lihat unsurnya adalah sama dan bilangan bagi unsur pun sama walaupun dia susun perkataan tu berbeza. Jadi kita katakan set A, set B dan set C adalah sama pelajar. Jadi macam mana nak tulis simbol sama? Macam ni.
Okey, kalau set itu tak sama, jadi kita punya simbol macam ni. Okey, jadi ini untuk set yang sama, ini untuk set yang tidak sama. Simbolnya macam ni. Okey, jadi kita lihat contoh 4 ada dalam buku teks awak muka surat 252 juga. Okey, terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama ataupun set bukan. Okey, jadi kita nak tentukan sama ada pasangan bagi set P dan Q ni sama atau bukan. Pasangan bagi set F dan G ni adalah sama atau bukan. Okey, jadi kita lihat penyelesaiannya. Okey, P ialah huruf vokal dalam perkataan sekolah. Jadi huruf vokal ialah A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Jadi kita senaraikan huruf vokal bagi perkataan sekolah ialah E, O dan A. Jadi kita nak senaraikan, nampak? Dan Q. Q pun huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okey, kita lihat huruf vokal yang ada kat sini E, O dan A. Ingat unsur yang sama tidak perlu diulang. Jadi kita lihat. Nampak? Kita lihat set P dan set Q mempunyai unsur yang sama iaitu E, O, A dan bilangan unsurnya pun sama. Okey? Jadi dia dah nyatakan sini unsur A yang sama tidak perlu diulang. Jadi setiap unsur dalam set P adalah sama dengan setiap unsur dalam set Q. Jadi kita katakan set P adalah sama dengan set Q. Jadi simbolnya adalah sama iaitu kesamaan kat sini. Okey? Okey, F kita lihat pula B. F ialah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Kuasa 2 sempurna bermula daripada nombor 1. Okey? Maksudnya kuasa 2 sempurna ialah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. Okey? Inilah kuasa 2 sempurna. Jadi 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4, 9. Dia kata kurang daripada 50. Jadi kita senaraikan, kita dapat sampai 49. Cukup berhenti sampai sini. Kemudian J kita masukkan sebab dia dah nyatakan unsurnya. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, yang tiada kita cek. Okey, ada nombor 4, ada nombor 9, nombor 16, ada 25, ada 36, ada 49 ada. Kita nampak unsur nombor 1 ini tiada dalam set G. Jadi walaupun ada satu unsur yang tiada pelajar, jadi kita boleh katakan okey, 1 ini adalah unsur dalam set F. Tetapi 1 bukan unsur bagi set G. Sebab set G tak ada nombor 1. Jadi bila 1 sahaja unsur tak ada, jadi kita katakan sebagai set F bukan ataupun tak sama dengan set G. Jadi kalau dia tak sama, simbolnya ialah macam ni. Okey, ini ialah simbol bagi yang tak sama. Okey, ketaksamaan tak samalah. Okey. Jadi kalau dia simbol bagi set yang sama, maksudnya kita tulis je sama macam ni. Kalau dia tak sama, walaupun ada satu unsur je yang tak sama, okey, ada satu unsur je yang tak ada dekat set G, tapi dia maksudnya tetap bukan set yang sama. Jadi dia punya simbolnya adalah bentuk macam ni. Okey. Okey, jadi kita lihat, kita cuba buatlah latih diri 11.1a yang ada dalam buku teks awak pada muka surat 253. Okey, kita cuba buat 1a. G ialah huruf dalam perkataan rajin. Okey, jadi kita senaraikan G, huruf yang ada dalam perkataan rajin ialah R, A, J, I, N. Okey. Kemudian dan H ialah huruf dalam perkataan jiran. Jadi H, dia kata huruf yang ada dalam perkataan jiran. Jadi kita buatlah. Senaraikan dahulu unsur tersebut. Okey, awak nampak dekat sini. Okey, ada huruf R, sini pun ada, huruf A pun ada, J pun ada, I pun ada dan N pun ada. Dan awak nampak G dan H, set G dan set H mempunyai unsur yang sama. Bilangan bagi unsur pun sama. Jadi kita boleh katakan maka set G adalah sama dengan set H. Okey, jadi dia samalah. Jadi set ni sama. Okey. Okey, kita lihat. Kita cuba buat, tengok. Okey, kita lihat B pula. Okey, M. Dia dah nyatakan set M ialah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, manakala set N. Okey, apa itu set N? Set N adalah nombor bulat yang kurang daripada 6. Okey, nombor bulat yang kurang daripada 6. Okey? Nombor bulat bermula daripada 0,
Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dia mesti kurang daripada 6. Jadi kita tak boleh tulis 6 lah. Okey, nombor bulat bermula daripada 0 hingga 9 pelajar. Jadi dia kata kurang daripada 6, jadi kita buat sampai nombor 5. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, kita ada nombor 1 sama, nombor 2 pun sama, nombor 3 sama, nombor 4 sama, nombor 5 sama. Tetapi dekat set M ini ada satu unsur iaitu kosong. Dan kosong ini tiada dalam set M. Jadi bila satu pun tak ada dalam set M, walaupun satu je sahabat tak ada unsurnya, jadi kita boleh terus katakan maka set M tak sama ataupun bukan set yang sama dengan set M. Jadi set M tak sama dengan set N sebab ada satu unsur yang tiada dalam set M. Okey, berbanding dengan G dan H. Okey, jadi saya harap awak dapat bezakan sama ada set itu sama ataupun tidak sama ataupun bukan sama. Okey, jadi kalau dia sama kita terus buat simbol macam ni. Kalau dia tidak sama kita buat simbol seperti ini pelajar. Okey, jadi saya harap awak boleh faham untuk video pada kali ini. Okey, jadi sekian, terima kasih. Awak akan buat latihan yang saya berikan sebentar nanti. Okey, jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.